Terus berinformasi bersama kami Fokus hari ini 10 Mac 2015. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Tajuk utama Fokus hari ini 10 Mac 2015. Selangor enggan selesaikan syarat perjanjian utama punca penstrukturan air tertangguh. Boeing mencari rakan kongsi industri di Malaysia. Tiga atlet Perancis terbunuh nahas udara di Argentina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan penstrukturan ID Selangor tertangguh disebabkan kerajaan negeri itu enggan menyelesaikan 3 daripada 8 syarat perjanjian utama dengan kerajaan pusat melanjutkan krisis bekalan air bersih negeri itu. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ong Kili berkata ini termasuk syarat supaya pengurusan Air Selangor Senang Berhad atau Air Selangor memuktamadkan senarai aset miliknya untuk membolehkan lesen individu kemudahan dikeluarkan kepada Air Selangor mengikut kehendak Akta 655. Katanya Air Selangor juga masih belum selesaikan urusan pindah milik aset kepada pengurusan aset air berhad PAAB untuk membolehkan PAAB menyediakan peruntukan berjumlah 1.68 bilion ringgit bagi membantu Air Selangor membiayai kos pengambil alihan syarikat konsesinya. Air Selangor masih belum menyelesaikan urusan pindah milik aset air syarikat konsesi kepada PAAB sebagai balasan kepada pengambil alihan liability syarikat konsesi oleh PAAB yang berjumlah 7.65 bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Azmin Ali daripada PKR Gombak mengenai komitmen Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan perjanjian utama penstrukturan air negeri Selangor yang masih belum selesai di Dewan Rakyat hari ini. Maximus berkata sungguh pun perjanjian utama telah ditandatangani, ia masih belum lagi berkuat kuasa kerana terdapat syarat duluan yang belum dipenuhi. Tegas beliau, oleh itu kenyataan ahli yang berhormat Gombak bahawa Kerajaan Persekutuan telah melanggari perjanjian adalah kenyataan yang tidak betul dan mengelirukan orang awam. Maximus menjelaskan Kerajaan Persekutuan menawarkan untuk melanjutkan tempoh memenuhi syarat duluan perjanjian sebanyak 3 kali dan tempoh lanjutan ketiga tamat pada 9 Mac dan menawarkan lagi untuk melanjutkan tempoh kepada Selangor. Sehubungan itu, katanya kerajaan amat kesal apabila Azmin sebagai Menteri Besar Selangor mengeluarkan kenyataan kepada media bahawa kerajaan negeri tidak berhasrat untuk melanjutkan perjanjian utama. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menyaksikan pemeteraian perjanjian tambahan antara Melaka dan Negeri Sembilan berhubung pembekalan air terawat bagi membantu mengatasi masalah kekurangan air bersih di Negeri Sembilan. Perjanjian itu ditandatangani Ketua Pengarah Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad SAMB, Datuk Insinyur Muhammad Khalid Nasir dan Pengarah Syarikat Air Negeri Sembilan Senang Berhad Sains, Wan Rasdi Wan Ismail. Turut hadir Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan. Bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan perjanjian itu, Idris berkata dalam perjanjian itu Kerajaan Melaka akan membekalkan kira-kira 1.1 juta galon air terawat sehari melalui Tampin dan Batam Melaka untuk kegunaan 5,100 pengguna di Negeri Sembilan. Dalam perjanjian itu, kedua-dua pihak bersetuju bahawa kadar bayaran yang dipersetujui ialah RM40 bagi 1 meter padu dan tempoh bekalan air terawat kepada Negeri Sembilan bermula 1 Mac ini sehingga 1 Jun. Tambahnya, Melaka menghantar bekalan air tersebut berikutan negeri itu mempunyai lebihan air bersih dan tidak menghadapi risiko ketiadaan bekalan. Katanya bekalan air terawat akan dibekalkan melalui loji Gadek yang mana air mentah dibekalkan
daripada empangan jus. Pada masa sama, beliau berkata Melaka masih menerima bekalan air mentah dari Johor yang mencecah 35 juta galon air sehari. Pada 25 Februari lalu, Idris memaklumkan Melaka bersedia membantu Negeri Sembilan menangani masalah kekurangan bekalan air bersih di dua daerah iaitu di Tampin dan Rembau. Melaka pernah memohon bantuan Negeri Sembilan semasa menghadapi krisis air pada tahun 1991 dan bersedia membantu negeri itu yang kini mengalami masalah yang sama. Pada perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM yang akan dibiayai menerusi pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan nanti akan dapat meringankan beban kos sara hidup penerima bantuan itu. Perdana Menteri menerusi laman Facebooknya hari ini berkata sebanyak 7.2 juta permohonan telah diluluskan setakat ini. Beliau berkata BRIM kali ini akan dibayar secara berperingkat sebanyak 3 kali untuk manfaat rakyat yang memerlukannya. Datuk Seri Najib berkata bagi permohonan BRIM yang ditolak, mereka terbabit boleh mengemukakan rayuan mulai 1 hingga 31 Mac ini. Maklumat lanjut serta muat turun borang permohonan boleh dilakukan melalui laman ebrim.hasil.gov.my. Dalam belanjawan 2015, kerajaan menaikkan kadar BRIM kepada RM950 daripada RM650 untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah yang akan dibayar secara 3 kali ansuran iaitu pada Januari, Mei dan juga September. Bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, kerajaan meningkatkan kadar BRIM daripada RM450 kepada RM750, manakala bagi kategori individu bujang berumur 21 tahun ke atas dan berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, kadar itu dinaikkan daripada RM300 kepada RM350. Pengurus PRK Don Cempaka Ibrahim Bakri Mat Deris mengumumkan pertandingan 5 penjuru bagi PRK Don itu membabitkan calon PAS dan 4 bebas. Pengumuman dibuatnya di Pusat Penamaan Calon MRSM Pengkalan Cepa, Kota Baru Kelantan hari ini. Beliau turut mengumumkan permulaan tempoh berkempen untuk semua calon selama 12 hari sehingga 21 Mac. Calon bertanding mengikut susun atur rasmi adalah Fazilah Hussein daripada Bebas, Ahmad Fathan Mahmud Elias Muhammad dari PAS, Izzat Bukhari Ismail Bukhari dari Bebas, Aslah Muhammad dari Bebas dan Sharif Mahmud juga daripada Bebas. Ahmad Fathan 42 tahun menggunakan lambang parti yang diwakilinya, manakala Izzat Bukhari 48 tahun memilih PEN, diikuti Sharif 59 tahun memilih Kacah, Fazilah Hussein 55 tahun memilih kunci dan Aslah Muhammad 64 tahun memilih buku. Ahmad Fathan diiringi Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu, Naib Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agong PAS Datuk Mustafa Ali, Ketua Penerangan PAS Datuk Mahfuz Omar dan Presiden PKR Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Kerusi Don Cempaka kosong berikutan penyandangnya Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat menghembuskan nafas terakhir 12 Februari lalu akibat barah prostat. Nik Abdul Aziz menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cempaka selama 7 penggal bermula 1986 yang ketika itu dinamakan Don Semut Api. Don Cempaka mempunyai 21,890 pemilih berdaftar yang terdiri daripada 20,390 pemilih biasa, 1,497 pemilih awal dan 3 orang pengundi tidak hadir luar negara. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan melaksanakan aturan kerja anjal bermula 15 Mac ini bagi memudahkan kaki tangan dan pegawai khususnya wanita untuk mengimbangkan tugasan pejabat dan tanggungjawab di rumah. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata inisiatif itu terbahagi kepada 3 kaedah iaitu bekerja dari rumah, masa bekerja anjal dan waktu bekerja mingguan yang diubah suai. Pelaksanaan aturan kerja anjal terbuka kepada semua pegawai dan kaki tangan lelaki dan wanita kecuali kaedah bekerja dari rumah yang hanya terbuka kepada kumpulan profesional dan pengurusan. Beliau berharap agar pegawai dan kaki tangan terutama wanita agar dapat memanfaatkan kemudahan itu di samping mengekalkan prestasi dan kecemerlangan.
Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014 kepada 645 pegawai dan kaki tangan KPWKM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini.